saya ingin kongsikan senarai nama yang telah disediakan oleh wakil kelas Okay, first of all, I would like to share the COD list just to confirm that everyone alert on this list. And for COD list as well as group task schedule, I will upload also in the Google Classroom. So please refer to your Google Classroom if you want any documents or information related to this course. Okay? Okay, madam. Alright, so this is the COD list provided by your class rep. Okay, so hopefully everyone can see clearly the list. And okay, so today for institutional meals, nursery or daycare will be demo by myself. Okay, and then starting from next week, okay, the class session will be handled by Ayuni Naziha, and of course I will be monitored everything, okay. Followed by Roshaida, Ili Izian, Umi Ashikin, and after we finish, alright, product development projects period, okay, we will start a face-to-face class, and again I will demo for face-to-face class, okay, with topic macronutrient modified diet, okay, includes calorie modified diet or diabetic diet, protein modified diet, and low fat diet. And the following week, okay, Tuan Nur Asmat will take over the class session with her presentation, okay. And then the following week, Nur Akila, and last but not least, Siti Nur Aisyah and Ainun Sakinah. Okay, jadi semua ambil maklum berkaitan dengan giliran masing-masing. Okay, madam. Okay, jadi pada minggu ini selepas kelas ini, okay, Ayuni Naziha dah masuk belum? Ayuni Nazihah ni lah penting sebab dia akan jadi COD next week. Saya takkan buat ulangan Ada 2 orang lagi ni yang tak masuk. Okay, tapi saya tak boleh nak tunggu lama sebab rakan-rakan yang lain dah lama masuk, okay. Dan kalau ditunggu saya tak pasti bila dia akan masuk dan bila kita akan habis. Jadi saya harap rakan-rakan tolong ingatkan rakan-rakan yang belum lagi masuk supaya masuk segera Okay, saya akan teruskan. Okay, untuk minggu hadapan Ayuni Nazihah akan menjadi COD. Jadi perhatikan betul-betul apa yang saya lakukan pada minggu ini kerana pada minggu hadapan dan minggu seterusnya pelajar yang perlu lakukan apa yang saya lakukan. Okay, jadi untuk minggu hadapan Ayuni Nazihah selepas sahaja selesai kelas pada pagi ini dah mula perlu cari maklumat, okay, berkaitan dengan preschoolers or kindergarten minimum. Okay,
nak cari maklumat berkaitan apa? Okay, lihat slide presentation yang akan saya kongsikan nanti, dan itulah kandungan yang perlu ada dalam setiap slide presentation bagi setiap minggu. Okay. Sebab tu saya kata pentingnya semua hadir pada hari ini. Okay, and then we've done for COD list. So now, okay, I would like to present my slide presentation. Oh, before I forget. Okay, I would like to explain a little bit on, okay. Sebenarnya ini telah saya tunjukkan pada minggu lepas, tapi untuk minggu ni saya nak tekankan sekali lagi kerana mungkin minggu lepas dalam jumlah yang agak ramai, jadi saya akan tekankan pada setiap kumpulan kecil selepas ini. Okay, so this is the list of COD responsibilities. Alright, so please make sure that you really understand, okay, each word, each sentence. Okay, 1, plan a menu for assigned topic, discuss with the lecturer. Contohnya Ayuni Nazihah, preschoolers or kindergarten, bermula daripada hari ini sehinggalah hari Sabtu. Itu adalah tempoh masa untuk Ayuni Nazihah berbincang dengan saya. Tapi sebolehnya jangan tunggu sehingga hujung minggu lah, okay? Kerana hujung minggu kemungkinan besar respon saya agak lambat kerana waktu cuti kan, jadi saya lebih fokus pada keluarga. Jadi kalau boleh settle our discussion by Thursday. Okay, jadi selepas semua perbincangan tu selesai pada hari Khamis selewat-lewatnya, okay, lebih awal lebih bagus. Jadi pelajar ada masa Jumaat Sabtu untuk sediakan slide presentation dan segala bahan-bahan yang diperlukan pada hari Ahad nanti. Okay, so prepare a brief information using PowerPoint slide or other method if necessary, okay, on related topic and share with another group member. The slide shall contain, okay, introduction of the topic, recommended nutrient intake, okay, problems, issues in food intake. Jadi semua ni bukan hanya dapat dari mimpi okay. Semua fakta-fakta ini perlu ada sumber yang sahih. Okay, jadi saya sarankan jadikan Ministry of Health website sebagai rujukan utama, okay, untuk mengetahui recommended nutrient intake for that particular group. Okay, for example, Ayuni Nazihah, preschooler or kindergarten. So what is the recommended nutrient intake for preschooler or kindergarten? Okay, and then yeah. Ada masuk. Okay, alright. Kalau ada, terus beritahu saya sebab saya tak nampak. Okay, problems or issues in food intake. Okay, apakah masalah ataupun isu-isu yang timbul atau ada dari segi pemakanan kumpulan ini? Okay, focus on your group of people. Okay, food pyramid sekiranya ada. Okay, sekiranya tiada food pyramid khusus untuk preschooler or kindergarten contohnya, boleh gunakan food pyramid yang umum. Okay, untuk pengetahuan semua, food pyramid yang terkini adalah food pyramid 2020. Saya akan kongsikan nanti dalam my slide presentation. Okay, guideline tips in preparing food for target group or special condition. Okay,
untuk menarik minat kanak-kanak, for example, my topic today, nursery or daycare, and IUNI topics next week, preschooler or kindergarten, mungkin ada perbezaan. Okay, bagaimana nak menarik minat golongan 1 hingga 4 tahun dan juga golongan 5 hingga 6 tahun untuk makan makanan yang disediakan oleh ibu bapa, guru dan sebagainya. Okay, jadi masukkan juga dalam your slide presentations. Okay, serving size according to food group. Ya. Yeah. Sorry, Ayu ni dia kata dia nak masuk tapi tak lepas lagi. Okay, saya dah admit. Alright, serving size according to food group ini pun perlu dari sumber yang sahih lah, okay. So please make sure that you know serving size of that particular group of people, okay. Katakanlah untuk, saya akan beri contoh juga nanti, katakanlah untuk kumpulan umur 1 hingga 4 tahun, semestinya berbeza dengan kumpulan umur primary or secondary school. Okay, maksudnya sebanyak mana nasi yang perlu diambil, sebanyak mana sayuran yang perlu diambil, mestilah berbeza. Okay, additional tips, sample menu, okay, menu for laboratory week 2. Okay, untuk saya minggu ini adalah minggu kedua, jadi saya akan at the end of my slide presentations, I will propose breakfast, lunch, tea and dinner menu for nursery or daycare group, okay, and it will be distributed among all, okay. So seperti yang kita telah isi, nanti saya akan terangkan sedikit, okay, group task schedule tu. Jadi berdasarkan kepada group task schedule tu, kita akan lihat pada minggu ini siapa yang akan produce breakfast, lunch, tea and dinner. Alright. So present the topic to all group member using either Google Meet or WhatsApp or Telegram or Kazala or any other suitable method. But for now, I believe that everyone comfortable with Google Meet. Okay. Decide menu to be prepared by each subgroup. Okay, as I said before. So for evaluation, COD 20%, okay, material 10%, presentation 10%. So apa yang dimaksudkan dengan material, apa yang dimaksudkan dengan presentation. So I attach also here the rubric for COD, material as well as presentation. Okay. Alright, so for material 10%, okay, it include organization, understanding, content, design and layout, sources. Okay, ini lebih kepada kandungan yang COD masukkan dalam slide presentation. Okay, for example, organizations. We look at the excellent column. Okay, kalau boleh kita nak mencapai excellent lah. Okay, jadi kita lihat to be excellent, okay, to get excellent mark, apa yang perlu kita sediakan dalam slide presentation. Okay, in terms of organization, information is organized in a clear, logical way. The audience is able to follow the presentation easily, step by step, follow the outline. Okay, tak ada bercampur aduk. Okay, mula-mula cerita pasal ni, lepas tu cerita pasal ni. Jadi susah untuk difahami. Okay, jadi susun segala maklumat supaya mudah difahami oleh rakan-rakan dan juga diri sendiri. Okay, understanding shows complete understanding of the knowledge and concepts required to complete the task. Okay, daripada kandungan yang COD cadangkan dalam slide presentation, saya boleh tahu sama ada COD faham atau tak sebenarnya apa yang dia lakukan pada minggu tersebut lah. Okay, contohnya kalau saya katakan perlu ada data serving size, jadi data tersebut memang sebenarnya adalah serving size. Okay, bukan portion size ataupun data-data yang direka daripada sumber yang tidak
kenal pastilah. Okay. Content. Slide includes all material needed to gain a comfortable understanding of the time period chosen or requirements are met and exceeded. Jadi saya dah bagi guidelines, follow the guidelines. Okay, itulah maksudnya all requirements are met. Okay. Design and layout makes excellent use of font, color, graphics, effect, link, transitions to enhance the presentation. Okay, betul kandungan sangat penting, tetapi bagaimana cara COD menyusun maklumat tersebut dalam slide presentation dari segi warnanya, dari segi gambarnya, dari segi grafnya, dari segi jadualnya. Okay? Jadi saya yakin pelajar memang bagus, okay, dalam mencantikkan your slide presentation. Okay. Sources of information are provided as well as letters of emails from picture sources. Documentation is exceptional. Okay. Setiap fakta yang dimasukkan dalam slide presentation, pastikan ada sumber dia, letak sumber dia. Kalau dari MOH contohnya, okay, letak MOH tahun berapa. Okay. Kalau gambar, okay, gambar tu diambil daripada YouTube ataupun Google. Okay, letak sumber dia. Katakanlah menu, okay, menu ambil daripada website tertentu. Okay, jadi pastikan sertakan sekali sumber website tersebut. Okay, for example Okay, so the total marks for materials 20 marks and it will be converted into 10%. Okay, and then for presentation another 10%. The criteria includes presentation skill, content, vocabulary and terminologies, visual appeal, grammar and punctuation, overall organizations. So untuk presentation, dia lebih kepada COD itu sendiri. How COD represent herself or himself. Okay. For example, dari segi eye contact, okay, dari segi lantunan suara, dari segi confident level, okay, dari segi kelancaran bertutur, okay, dari segi sebutan yang betul. Okay, itu for presentation dia lebih kepada kriteria-kriteria itulah. Okay, jadi saya harap semua peka dan cuba untuk fulfill, okay, all the requirements. Okay, kelas? Everything clear? Madam. Ya. Contoh kan, kalau macam kita explain ke English kan, tapi macam kita tersasul dalam bahasa Melayu juga. Tak apa ke macam tu? Saya benarkanlah. Cuma kalau boleh make it mostly in English. Okay, tapi kalau rasa macam satu ketika tu tak jumpa perkataan yang sesuai, tak apalah. Saya benarkan untuk campur. Tapi materials, slide presentation must be in English lah. Okay? Okay, madam. Thank you. Okay. Alright. Okay, so I stop sharing COD list. So now I would like to present my slide presentation for today. Okay, class? Can you see my slide presentation? Yes, madam. Yes. Alright. So, bermula dari minggu hadapan, inilah yang COD akan lakukan. Okay, apabila semua telah bersedia, COD akan buka slide presentation yang telah dibincangkan
kandungannya dengan saya dan telah dipersetujui. Okay, dan saya akan observe dan ambil markah lah. Okay, jadi markah untuk COD akan diambil setiap minggu kerana COD berbeza. Okay, bukan hujung nanti baru saya bagi markah, tak. Maksudnya saya akan bagi markah sewaktu COD membuat pembentangan, waktu itulah markah akan diberi. Okay. Alright, so our topic today is institutional meals, nursery or daycare. Okay, so actually for nursery or daycare, it involves kids, okay, at the age of 1 to 4 years old. Okay, jadi kalau kita katakan kanak-kanak yang berada di nursery ataupun daycare, itu adalah kanak-kanak yang berumur antara 1 hingga 4 tahun. Okay, jadi my presentation today will focus on kids at the age of 1 to 4 years old. Jadi cuba bayangkan, okay, apa agaknya makanan yang sesuai untuk kanak-kanak berumur 1 hingga 4 tahun. Okay. Sebentar ya, lambat sikit. Okay, children need to eat the right balance of energy and nutrients to have first healthy growth and development, of course, okay, because they in a very young age to achieve a healthy weight to help protect against certain diseases. Okay, what are nutrients? There are two main types of nutrients we have learned before. First, macronutrients, and another one is micronutrients. Macronutrients consist of protein, carbohydrate, fat. Okay, among the example of protein, carbohydrate, and fat-based foods are meat, fish, bread, pasta, rice, olive oil, sunflower oil, as well as oily fish. For micronutrients, we have vitamins and minerals, and among the example of vitamins and minerals food base, carrot, oranges, spinach, sunshine, milk. Okay, so this type of sources, okay, contribute or giving us certain vitamins and minerals. Okay, so this is food pyramid. Okay, the latest, okay, Malaysian food pyramid. Okay, I get it from MOH website. Okay, garis panduan perancangan menu di Taska KKM. Okay, this is the source of my information. Okay, so kalau kita lihat di sini, piramid makanan Malaysia 2020, panduan pengambilan makanan harian anda. Okay, ada sedikit perbezaan berbanding dengan piramid makanan Malaysia 2010 yang terdahulu. Okay, so kita lihat sedikit. Sebelum ini, di bahagian ataupun di paras paling bawah adalah makanan-makanan yang termasuk dalam kategori karbohidrat. Okay, tetapi untuk piramid makanan Malaysia 2020 yang terkini, okay, kumpulan tersebut telah dinaikkan ke paras yang kedua. Bermaksud ada kumpulan lain yang perlu diambil lebih banyak berbanding dengan carbohydrate based food. Okay, so there are
fruits and vegetable. Okay, so for the first level, we have vegetables, okay, more or equal to 3 serving size, and fruits 2 serving size. Alright, and then the second level adalah air kosong. Ditulis di situ air kosong 6 hingga 8 gelas dan 1 gelas bersamaan dengan 250 mililiter. Dan selain daripada air, termasuk juga nasi, biji ring lain, produk makanan berasaskan biji ring penuh dan ubi-ubian. Okay, 3 hingga 5 sahaja. Okay, so the third level is dairy products and also protein based food. Okay, susu dan produk tenusu 2 sajian, ikan 1 sajian, ayam, telur, daging 1 hingga 2 sajian, legium, kekacang 1 sajian. And the top level iaitu yang perlu diambil paling sedikit adalah lemak, minyak, gula dan garam. Okay, tiada serving size untuk lemak, minyak, gula dan garam kerana apa yang disarankan oleh KKM adalah ambil sesedikit yang mungkin. Okay, lagi sedikit lagi bagus. Okay, that's the point. Okay, so now we want to know the energy requirements for children and adolescents in kilocalorie per day. Okay, there are a few group of people here, okay, according to their age. However, for today we focus on children between 1 to 3 years. Okay, maksudnya untuk topik saya pada pagi ini, saya akan fokus kepada nursery or daycare kids. Okay, jadi saya akan ambil dalam julat umur 1 hingga 3 tahun. Okay, dan bagi lelaki, tenaga yang diperlukan bagi kanak-kanak berumur 1 hingga 3 tahun setiap hari, okay, adalah dalam lingkungan 980 kilokalori, dan bagi perempuan 900 kilokalori. Okay, dan sekali lagi saya nyatakan bahawa this amount bukan direka oleh saya, jadi perlu kita cari dari sumber-sumber yang dipercayai, dan ini adalah dari sumber RNI 2017. Okay, sorry. Okay, balancing requirements. Okay, bila kita ini menyediakan menu untuk daycare or nursery group, okay, kita perlu tahu dari keseluruhan tenaga yang diperlukan tadi. Okay, contohnya kita ambil kanak-kanak perempuan 900 kilokalori. Dari keseluruhan 900 kilokalori tadi, berapa banyak yang kita perlu peruntukkan untuk breakfast, mid morning, lunch, mid afternoon, and also light tea, for example. Okay, jadi ini adalah contoh dalam kuantiti 900 kilokalori per day tadi. Okay, disarankan kita peruntukkan 20% from the total calorie for breakfast. Okay, jadi kita kena calculate lah 20% daripada 900 kilokalori tadi berapa? Ada tak sesiapa yang boleh kira untuk saya? Katakanlah kanak-kanak perlukan 900 kilokalori untuk breakfast, untuk sehari. Jadi kita nak sediakan menu yang nilai kalori dia 20% daripada 900 tadi. Jadi berapa nilai kalori untuk breakfast? 80.
Ratus apa? Ya, betul. Jadi kita kena fikirkan menu. Jadi inilah apa fungsi COD nanti, dia akan fikirkan menu. Tak perlulah maksudnya exactly 180, taklah Tapi kalau boleh biarlah dalam julat 180 kilokalori. Sebab apa? Sebab kita nak beri ataupun nak agihkan kilokalori yang selebihnya tu untuk mealtime yang lain pula. Untuk lunch lagi tinggi kalori dia. Untuk dinner lagi tinggi kalori dia. Sebab kita tak nak at the end of the day nilai kalori dia tersasar jauh daripada 900 kilokalori. Jika tersasar jauh, bermaksud kanak-kanak tersebut telah mengambil kalori ataupun tenaga yang berlebihan, dan itu yang boleh menyumbang kepada obesiti dan sebagainya. Okey? Faham ya kelas? Faham, Madam. Okey. Sekejap ya, lambat pula bergeraknya. Okay. Okay. Healthy cooking method. Okay, these are the recommended cooking method for nursery or daycare in order to get a healthier menu. Simmering, steaming, stewing, boiling, stir fry, and grill. Okay. Recommended food, ready to eat grain, bread, rice or porridge, noodles, vegetables, okay, fruits, nuts, meat, fish, chicken, seafood, snack, kuih, cake, drinks. We can vary, okay, the types of drinks for this kind of group. Okay, we can give them plain water, juice or soy milk. Okay, perlu diingat untuk kanak-kanak pada usia ini, mereka dalam proses membesar. Jadi sememangnya mereka memerlukan kalori yang agak tinggi dan juga jenis-jenis makanan yang tinggi dengan tenaga. Contohnya karbohidrat, protein dan lemak. Okay, pada usia ini tidak sesuai untuk minta kanak-kanak berdiet lah. Okay, walaupun tidak berdiet tetapi bukanlah bermaksud perlu berlebihan. Tapi apa yang saya maksudkan di sini adalah jangan too strict, okay, dari segi penyediaan makanan untuk kanak-kanak dalam lingkungan umur ini. Kerana mereka memang memerlukan tenaga yang tinggi bagi pembesaran mereka. Okay. Food to avoid: alcoholic beverage, sweet and candy, instant noodle, junk food, carbonated drink, syrup and cordial drink. Okay. Okay, some tips provide soft and not spicy food. Okay, bayangkanlah kanak-kanak berumur 1 hingga 4 tahun baru sahaja selesai ataupun baru sahaja melangkaui fasa susu ibu. Okay, takkanlah terus kita nak bagi makanan yang keras, makanan yang pedas, makanan yang terlalu manis, terlalu masin. Okay, jadi cuba kita bayangkan baru sahaja lepas melalui fasa penyusuan susu ibu, jadi biarlah kita introduce the suitable food, okay, secara berkala lah, okay, tidak mengejut. Give food with gravy or soupy in various forms to increase appetite and stimulate the desire to eat. Okay, nak mulakan mereka makan makanan pepejal, jadi perlu menarik minat mereka lah untuk mencuba. Kerana sebelum ni mereka fokus kepada susu sahaja. Jadi untuk menarik minat mereka makan makanan pepejal, okay, contohnya perlulah mempelbagaikan warna, mempelbagaikan tekstur, ada yang
keras, ada yang lembut, ada yang berair, okay? Ada yang kenyal, okay? Jadi kepelbagaian tu sangat penting lah. Serve boneless chicken or fish dish. Provide foods that are low in salt, sugar and artificial flavors. Okay, frequency of daily diet. Okay, so we focus on 1 to 4 years. Okay, frequency of meals per day, 4 to 5 meals per day. Okay, and frequency of snack per day, 1 to 2. Okay, jadi untuk kumpulan pada minggu ini, mereka perlu ambil sajian 4 hingga 5 kali sehari. Okay, standard lah ya, breakfast, lunch, dinner dan juga 2 kali snack time. Okay, pagi dan petang. Alright. So ini yang saya katakan tadi, sampel menu. Okay, COD perlu cari sampel menu untuk kumpulan yang dipertanggungjawabkan untuk COD lah. Okay, contohnya untuk 1 hingga 4 tahun tadi. Okay, tekstur makanan. Sebab ini saya ambil dari KKM. Alright. Jadi dia dalam bahasa Melayu. Tak ada masalah. Okay. Jadi kalau COD tak dapat mencari dalam bahasa Inggeris, boleh saja letak dalam bahasa Melayu. Cuma your explanation must be mostly in English lah. Ya. Makanan lembut, tidak pedas, makanan berkuah. Rupa-rupanya kalau kita nak sediakan menu untuk kanak-kanak 1 hingga 4 tahun, perlu ada makanan yang berkuah. Okay, jadi bila kita provide menu nanti, bila kita cadangkan menu nanti, carilah makanan ataupun menu yang berkuah. Itulah tips dia. So, tanpa tulang atau biji. Okay, satu set hidangan utama sarapan, makan tengah hari atau makan malam. Okay, kalaulah kita katakan 1 serving of rice. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan 1 serving of rice? Okay. Oh, rupanya 1 serving of rice equivalent to half cup of 1 sendok nasi putih. Itu yang dimaksudkan 1 serving. Okay. Kalau 1 serving of a carrot sama dengan 2 sudu makan. Okay. Kalau bayam, 2 sudu makan. Kalau ikan masak kicap, dibuang tulang, setengah ekor. Maksudnya setengah ekor ikan tu sama dengan 1 serving. Okay, sebab tu kita kena ada maklumat ni supaya kita tahu, okay, 1 serving tu bersamaan dengan berapa ya? Jangan kata, okay, 1 serving kalau untuk nasi sama dengan 1 cawan. 1 serving untuk ikan sama dengan 1 ekor. Tak dia mungkin berbeza. Jadi kena cari maklumat ni. Okey, kalau untuk betik setengah potong. Okey. Dan juga kalau untuk air kosong 1 cawan. Kalau untuk pisang mas 1 biji. Kalau untuk susu 1 gelas. Itu adalah pengiraan for 1 serving. Okay. Example of 1 day meal for 1 to 4 years children. Okay, so we take 900 to 980 kilocalorie. Sebab apa saya ambil 9 hingga 980 kilocalorie? Boleh ada sesiapa teka? Kenapa saya ambil nilai kalori yang ni? Kenapa saya tak ambil 9? Kenapa saya tak ambil 980 saja atau kenapa saya tak ambil 900 saja? Sebab ada budak dia perlukan tenaga lain-lain.
Okey, sebab perasan tak tadi sewaktu saya kongsikan berkaitan dengan nilai tenaga yang diperlukan dalam sehari, ada perbezaan bagi kanak-kanak perempuan dan kanak-kanak lelaki, betul? Betul. Okey, kanak-kanak perempuan anggaran 900, kanak-kanak lelaki anggaran 980. Okey, jadi bila kita prepare menu for this group, kita mestilah mengambil kira kedua-dua jambina. Okey, jadi saya ambil julat 900 hingga 980 supaya saya boleh fulfill requirement for both genders. Okey, lelaki dan juga perempuan. Jadi nanti untuk Ayuni minggu hadapan boleh gunakan julat tenaga bagi preschooler. Okay, preschooler or kindergarten, perempuan dan juga lelaki. Kebiasaannya perempuan akan mempunyai nilai kalori yang lebih rendah berbanding dengan lelaki. Okay, jadi boleh bila penyediaan menu nanti, okay, nilai kalori yang diperolehi bermula daripada breakfast sehinggalah dinner. Okay, yang dicadangkan oleh Ayuni nanti, okay, perlulah berada dalam julat 900 hingga 980. Ini adalah kita punya benchmark lah. Okay, kalau terlebih sikit atau terkurang sikit masih lagi boleh diterima, tapi apa-apa pun kena berbincang dengan saya dan dapatkan kelulusan dari saya dululah. Okay. Alright, kita akan lihat apakah makanan yang sesuai untuk 1 hingga 4 tahun. Okay, 2 cups of rice, 1 cup of cooked vegetable, 1 slice of fruit, 1 piece of fish or 1 number of egg, 3 cups of milk and 1 teaspoon additional oil. Okay. Okay, so this is the sample menu for breakfast. Okay, we have a half bowl of cereal, half teaspoon dried raisin, and 1 glass of milk. Okay. For morning tea, 1 slice of papaya, 1 glass of milk. Okay. Perasan tak? Kalau ikutkan serving size yang saya kongsikan tadi, 1 serving size of papaya bersamaan dengan berapa? 1 serving. Okey, kita tengok semula. Okey, half cut of papaya equivalent to 1 serving. Okey. Jadi bentuk dia macam ni. Tetapi kenapa bila saya propose untuk morning tea, saya buat dalam bentuk macam ni? Kenapa saya tak bagi just half slice tadi? Untuk dimakan kot. Sebab bagi senang nak makan. Ya, sebab saya fikir juga, betul dah, kita perlu bagi dia half slice ataupun 1 slice. Okay, bergantung kepada cadangan lah. Okay, kalau untuk morning tea kali ini saya cadangkan 1 slice. Maksudnya bila 1 slice, dia bersamaan dengan 2 serving lah, betul tak? Sebab kalau 1 serving equivalent to half slice, kalau saya bagi kanak-kanak ni 1 slice, dia bersamaan dengan berapa serving? 2. 2, betul. Maksudnya sekarang ni saya telah beri 2 serving of papaya kepada kanak-kanak ni. Okay. Dan saya fikir, kalaulah saya bagi dalam bentuk yang asalnya mungkin agak susah lah bagi kanak-kanak 1 hingga 4 tahun kan? Kecil lagi. Jadi saya cadangkan dipotong dadu. Jadi ini memudahkan kanak-kanak tu walaupun dia makan 1 slice of papaya,
Tapi kita potong dalam potongan dadu supaya mudah untuk dimakan. Ini pun adalah creativity COD. Okay, for lunch example, we have 1 spoonful of rice, okay, 1 teaspoon vegetable oil or margarine inside the rice, 1 glass of plain water, 2 tablespoon fried boneless mackerel, 2 tablespoon blanched spinach, 2 tablespoon boiled pumpkin. Okay, nampak tak kita ada karbohidrat di sini, kita ada protein di sini dan kita ada vegetable dekat sini. And of course we have drinks lah, dan sedikit lemak. Okay, one for lunch. For tea time, 1 piece of toasted bread and 1 glass of soy milk. Sebab kita tahu kanak-kanak kena ambil susu. Okay. Sekarang ni kalau kita lihat daripada breakfast sehingga tea time ni, okay, saya telah sediakan 2 glass of milk untuk kanak-kanak ni. Okay. Jadi kanak-kanak seelok-eloknya atau sekurang-kurangnya perlu ambil 2 gelas susu setiap hari. Jadi saya dah fulfill the requirement. Okay, saya bagi 1 gelas waktu breakfast, saya bagi 1 gelas waktu tea time. Okay. And then for dinner, 1 spoonful of rice, half teaspoon vegetable oil or margarine, 1 glass of plain water, 1 fried egg, 2 tablespoon blanched kale and 2 tablespoon raw tomatoes. Okay. Maksudnya masih lagi lengkap lah, ada karbohidrat, protein, vitamin and mineral and also drinks. And don't forget a little bit oil or fat lah. Okay. Supper, 1 glass of milk. Okay. Jadi kalau kita lihat daripada breakfast sehingga ke supper, okay, saya telah sediakan 3 gelas susu, 2 serving buah. Okay. Kenapa saya sediakan sebegitu? Kita lihat balik pada piramid makanan Malaysia 2020 ni tadi. Okay. Kalau ikutkan buah-buahan paling kurang kena ambil 2 sajian. Jadi dalam saya punya menu tadi, saya dah beri 2 sajian kepada kanak-kanak ni tadi. Okay. Dan kalau untuk susu contohnya, sekurang-kurangnya 2 tapi saya dah sediakan 3. So tak ada masalah lah. Okay. Dan air kosong pun saya dah sediakan dalam menu tadi. Okay. Jadi berpandukan kepada piramid makanan ni, kita boleh plan menu. Berapa banyak yang boleh kita berikan dalam setiap hari. Okay, and then why do young children need snacks? Okay. Young children often have small appetites and need regular meals together with 2 or 3 snacks per day. Sebab mereka makan dalam kuantiti yang sedikit, okay, berbanding dengan dewasa bagi sajian utama. Contohnya breakfast, lunch, dinner, mereka tak makan sebanyak orang dewasa makan. Jadi mereka akan cepat lapar. Sebab tu perlunya makanan di antara, snack di antara sajian utama tu. Healthy snacks are important to help meet the energy needs and to provide important nutrients. Low in free sugars to help prevent tooth decay. Snack and drinks should provide around 10% of total daily intakes each for mid-morning and mid-afternoon. For energy, this amounts to around 120 kilocalories. Okay, so snack ideas for early years. Kalau untuk remaja atau orang dewasa, mungkin this is not the crucial part lah. Okay, tetapi kalau untuk kanak-kanak 1 hingga 4 tahun, nak menarik minat mereka untuk makan buah-buahan dan juga sayur-sayuran,
ataupun apa sahaja yang sihat lah. Okay. Mungkin agak sukar. Jadi cara dia kita cantikkan. Kita cantikkan snack kita tu supaya kanak-kanak ni berminat untuk cuba. Tengok ni, kalau kita tengok gambar ni pun kita rasa macam wah, dah lah warna-warni kan. Dipotong cantik, saiz dia sesuai. Jadi menarik minat kanak-kanak untuk mencuba. Okay, but please make sure prevent choking. Cut small foods like tomatoes, grapes and blackberries into quarters. Maksudnya sediakan dalam saiz yang bersesuaian. Okay. Sebab kanak-kanak dalam usia 1 hingga 4 tahun ni mereka mungkin belum lagi boleh mengagak banyak mana yang sesuai for one bite. Okay. Kadang-kadang kalau kita bagi the whole banana tu, separuh dari banana tu akan masuk dalam mulut. So itu boleh menyebabkan tercekik nanti. Jadi untuk mengelakkan berlakunya keadaan yang tak diingini, kita potong siap-siap ikut saiz yang sesuai. Kata kalau dia tertelan tanpa sempat mengunyah pun, dia taklah menyebabkan tercekik sebab kita dah potong dalam kuantiti yang dalam saiz yang kecil. Okay. Snacks to avoid. Sugary snacks can cause tooth decay. Crispy and savory snacks are very high in salt. Okay. For example, junk food lah. Chips, okay. Crackers. Nuts, whole nuts can cause choking in young children sebab kekacang ni kebanyakan ni keras. Jadi kena berhati-hati. Peanuts can cause severe allergic reactions in children suffering from a nut allergy. So kena faham juga pada usia yang sangat muda, mungkin kanak-kanak tersebut ada alergi kepada makanan tertentu. Jadi tips dia adalah ibu bapa masih lagi belum tahu adakah anak-anak sesuai atau tak sesuai dengan sesuatu makanan. Jadi tips dia adalah untuk memperkenalkan makanan baru, beri dalam kuantiti yang sedikit dahulu. Lepas tu kita tengok. Okay, any negative or bad reaction daripada makanan tersebut. Okay, kalau tak ada, boleh proceed. Kalau ada, maksudnya kita tak boleh ataupun elakkan makanan tersebut lain kali. Okay. Alright, so any question class? For now? Setakat ni tak ada lagi. Setakat ni faham ke? Faham Yes. Okay. Mungkin for the first time nampak macam susah, remeh, okay. Tapi do it slowly. Lama-lama dia akan rasa macam dah biasa dan mudah. Okay. Jadi kita akan pergi kepada your task for this week. Okay. So this is actually the list of menu yang telah saya sediakan for week 2. Dan akan diagihkan kepada kumpulan-kumpulan yang telah diberikan oleh kelas rep minggu lepas. Okay, for breakfast, I propose egg sandwich and fresh milk. Okay, that contribute 180 kilocalorie. Mana saya dapat 180 ni? Nanti kita akan lihat Lunch, chicken kurma with rice. Serve with fried garlic cabbage and carrot, banana and plain water. For tea, fried vegetable spring roll and soy milk. For dinner, vermicelli with meatball soup, okay, mango and plain water. Vermicelli ni bihun lah bihun with meatball soup, mango and plain water. Okay,
So the total energy for breakfast, lunch, tea and dinner is 951. Jadi masih dalam julat yang kita kehendaki, iaitu 900 hingga 980. Betul? Madam. Okey. Jadi bagaimana saya dapatkan energi ni? Okay. So, bukan saya kira sendiri. Okay. So untuk estimated weight and calorie count ni, you all boleh dapatkan daripada mana-mana rujukan, okay, ataupun you all boleh gunakan nutrition calculator. Okay, saya sarankan untuk semua download nutrition calculator. Ada banyak dekat online lah, okay. Dan antara yang saya dan Madam Sarah selalu sarankan adalah MyFitnessPal. Betul tak MyFitnessPal? Madam, Ya. yang ni yang kalori dia yang tadi ke yang berapa? Yang 20% yang Madam tu ke? Kuat sikit, saya tak dengar. Yang ni, yang total kalori ni, Madam ambil dari yang 20% berapa puluh peratus yang tadi ke? Yang ni? Ha. Tak. Yang ni, okay, saya kira contoh untuk breakfast tadi, saya cadangkan egg sandwich and fresh milk, betul? Okay, jadi sebenarnya itu pun boleh dijadikan guideline juga, okay. Maknanya saya kira siap-siap, okay, 20%, 10% tadi tu kan? Okay, sebagai saya punya panduan lah, okay. Untuk breakfast ni dalam lingkungan tenaga berapa banyak yang saya perlu sediakan. Boleh juga. Supaya nanti kalau tak ada panduan tu, dikuatiri kita terkurang atau terlebih. Boleh juga kita gunakan yang tu. Cuma untuk setiap umur mungkin berbeza Macam untuk, jadi kena double check balik. Jangan ambil 100% apa yang ada dalam slide saya ni untuk grup yang lain. Okay, so ini adalah untuk grup daycare and nursery. Mungkin berbeza percentage bagi primary or secondary school. Okay, kena double check ya. Sebab saya tak memorize everything lah. So kena double check. Jadi untuk egg sandwich and fresh milk ni, okay. Untuk saya cari, one piece egg sandwich, okay, dalam lingkungan 116 kilokalori. Ini estimation dulu. Okay, COD akan buat estimation. Untuk setiap kumpulan yang buat breakfast, lunch, tea and dinner ni, ingat tak you all kena buat lab report setiap minggu? Ingat, Madam. Okay, jadi kumpulan yang bertanggungjawab untuk breakfast contohnya, dia perlu double confirmkan. Jangan ambil membuta tudi 100% apa yang COD letak. Sebab COD letak estimated weight and calorie count. Tapi supposedly tak jauh beza lah. Okay, COD pun dia kena buat research juga. Okay, tak bolehlah bagi membuta tudi saja ya. Okay, tetapi kemungkinan besar apa yang COD bagi tu adalah estimated. Okay, bila dicari daripada rujukan-rujukan yang sedia ada, okay, sebab COD dia tak buat tau. COD dia tak buat. Yang akan buat adalah kumpulan breakfast.
Okay, jadi COD ni diambil mungkin daripada buku, daripada website. Okay, one piece egg sandwich equivalent to 116 kilokalori. Okay, jadi 116 kilokalori ni dia adalah termasuk bread, eggs and mayo. Okay. And then untuk 1 glass of fresh milk, okay, 100 ml equivalent to 64 kilokalori. Jadi untuk breakfast sahaja 116 plus 64, so saya akan dapat 180. Okay, estimated. Tapi selalunya kalau untuk fresh milk contohnya, okay, katakanlah biasa you all beli jenama apa? Everyday? HL? Good day. Good day, okay. Sebenarnya you all boleh tengok dari packaging dia, okay, dari packaging dia, dia selalunya akan tulis pada nutrition information tu, okay, 100 ml equivalent to how much calorie. Okay. Jadi you boleh gunakan apa yang tercatat pada nutrition information tu bagi memenuhi table ni lah. Okay. Itu mudah sebab ada pada packaging. Yang perlukan rujukan di website, di jurnal, di buku adalah makanan yang tiada packaging. Contohnya macam ni tadilah, egg sandwich. Kita tak boleh jumpa lah kan orang yang jual egg sandwich dalam bentuk yang ada packaging, yang ada nutrition information. Tak ada. Jadi kita kena kira sendiri. Kalau bread, tambah egg, tambah mayo, okay, berapa dia punya calories. Okay. Selain daripada saya kata tadi, buku, laman web, jurnal, boleh juga gunakan apps. Download apps sebab sebenarnya apps ni you akan guna waktu face to face nanti. Jadi better you download daripada awal lah. So get used dengan application tu. Okay. Dalam application tu you masukkan bahan-bahan dan dia akan bagi you kalori dia berapa. Jadi katakanlah nak mudah, guna je lah nutrition calculator tu. Okay, masukkan bahan-bahan, masukkan amount. Ada setengah application dia akan minta method of cooking. Okay, sebab dia nak tengok kan kalau goreng lainlah dia punya kalori, kalau steam lainlah dia punya kalori. Okay, jadi masukkan semua information yang dia nak dan dia akan calculatekan kalori untuk you all. Jadi gunakanlah calorie count tu dan masukkan dalam table. Okay? Alright. So kalau untuk lunch, chicken kurma, okay sekejap ya. Saya check ya, untuk breakfast saya terus check supaya mereka yang perlu buat tugasan tersebut alert . So for week 2 breakfast Ainun Sakinah Rosyaidah. Ainun Sakinah. Ya, madam. Rosyaidah. Ya, madam. Okay. Ini adalah menu untuk minggu ni ya. Jadi you all kena buat video untuk menggantikan written lab report tadilah. Ingatkan lab report kita bukan dalam bentuk written report macam biasa. Faham kan? Faham, madam. Okay. Kita punya lab report adalah dalam bentuk slide PowerPoint. Jadi apa yang you all kena buat untuk Ainun Sakinah dan juga Rosyaidah, okay, bahagi tugas terpulang pada masing-masing. Tapi at the end of the day, you all kena hasilkan egg sandwich dan juga fresh milk. Okay. Dan untuk you all punya slide presentation,
lab report tu tak semestinya kalori dia sama dengan apa yang COD Ayuni kan? Ayuni pula saya lah. Apa yang saya nyatakan di sini. Okay. Sebab apa mungkin berbeza? Katakanlah saya kira ni, contoh ya, paling mudah. Saya kira 100 ml fresh milk ni, saya guna jenama HL. Jadi, kalori dia 64. Tapi katakanlah, okay, you all tak guna HL. Okay, maksudnya Ainun dengan Rosyaidah tak guna HL. Dia guna everyday. So everyday mungkin dia punya kalori sedikit berbeza. Mungkin 68 contoh ataupun 60. Jadi dalam you punya slide presentation lab report tu, nyatakan yang actual. Jangan tiru yang saya punya. Kalau you all punya one glass of fresh milk tu 68, tulislah 68. Sebab tu dekat sini saya nyatakan estimated. Yang you all hantar pada saya dalam bentuk lab report tu lah ada, itulah actual. Okay. Jadi mungkin total kalori kat sini juga akan berbeza. Jadi jangan risau kalau berbeza, that's normal. Boleh? Madam, Hmm. susu tu kan boleh je kalau nak pakai low fat ke full cream ke? Kebiasaannya untuk kanak-kanak usia 1 hingga 4 kita tak guna low fat lah. Sebab kita nak, kita memang nak beri dia tenaga. Sebab dia dalam proses membesar kan. So Okay dah. biasanya kita akan bagi dia full cream. Tapi kalau macam secondary, adult, senior citizen, mungkinlah kita boleh bagi dia low fat sebab memang pada usia tersebut kita nak kurangkan fat. So kena tengok umur Madam, Ya. app apa yang Madam guna tadi? Apps yang kira tu. MyFitnessPal. Oh, okey. Terima kasih Madam. Okay. Cubalah Saya pun dah lama dah tak guna. Sebab saya download pun 2 semester lepas. So semester lepas saya tak ajar. Jadi saya lama dah tak guna. So cuba ni dululah, cuba main-main dulu dengan dengan apps tu. Okay? Nanti senang bila nak guna. Alright, then So untuk siapa tadi? Lunch. Lunch siapa? Lunch Siti Nur Aisyah dengan Umi Ashikin. Siti Nur Aisyah? Ya madam. Umi Ashikin? Umi Ashikin? Kemana menghilangnya? Dia bahasa masalah lain Madam. Okay, tak apa. Nanti Siti Nur Aisyah discuss dengan Umi Ashikin. Okay madam. Sebab you all akan buat lunch minggu ni. So chicken kurma with rice, fried garlic cabbage and carrot, banana and plain water. Okay, spelling error. Okay. So semua menu yang you all dah sediakan di rumah ni, pastikan tangkap gambar. Okay, pastikan tangkap gambar dan masukkan dalam slide presentation lab report Cuk madam. Ya. Nak tanya macam gelas kan, nak pakai gelas apa pun boleh. Tak dengar. Sekali lagi. Macam contoh yang fresh milk tu. French pakai milk. Pakai satu gelas je. Sekejap. French milk. Fresh milk. Fresh milk. Okay, lepas tu.
Yang satu gelas tu kan. Nak pakai je lah yang gelas macam mana pun. 250 ml. Oh, okay. Kan dekat piramid piramid makanan tadi, 1 glass equivalent to 250 ml kan? Okay, dia baru nampak. Jadinya gelas yang muat 250 ml lah. Tapi kalau macam di kitchen nanti, kalau dululah waktu face to face, untuk menu kanak-kanak ni dia menarik sikit. Maksudnya pelajar dia akan pelajar lah. Pelajar dia akan sediakan pelbagai bentuk cawan kan. Ini kalau macam roti tu, kalau sandwich tu dia dekor cantik-cantik untuk ni lah. Untuk menarik minat kanak-kanak makan. Okay. Jadi you all pun sebenarnya boleh buat benda yang sama. Walaupun dia kata 1 glass of fresh milk. Okay. Equivalent to 250 ml contohnya. You boleh je letak dalam gelas yang boleh menarik minat kanak-kanak untuk minum. Ada gambar kartun ke, tak kisahlah. So itu maksudnya bila saya lihat you all punya slide presentation lab report tu, saya tahu sama ada you all faham tak sebenarnya you all serve untuk siapa. Okay. Tapi untuk 1 to 4 years old ni, siapa yang tanya tadi tentang susu tadi? Saya. Siapa tu? Ainun. Okay, Ainun. Okay. Jangan silap ya, sebab saya dah tetapkan dekat sini 100 ml. Yang 250 ml tu untuk umum. Tapi kalau untuk 1 hingga 4 tahun, bila you sediakan fresh milk nanti, 100 ml sahaja, okay? Okay, madam. Maknanya 100 ml sahaja untuk 1 serving kanak-kanak 1 hingga 4 tahun. Okay. Maknanya ikut yang COD buat. Cuma, okay, macam lunch ni, Siti Nur Aisyah dan juga siapa tadi? Umi Ashikin. Ada masalah tak? First, yang breakfast ada masalah tak nak sediakan bahan ni? Tak ada, madam. Tak ada kan? Okay. Kata kalau you all tambah sikit, kata kalau tak nak lah egg dengan mayo je, nak tambah lah pula carrot contoh So, kena tambah lah kalori carrot tu. Jadi mungkin dia akan lebih sikit kat sini. Faham? Faham tak Ainun dengan Rosyaidah? Dia kalau tambah tu beza sikit lah kan? Apa dia? Kalau tambah tu beza sikit, tak apa ke ni dia? Tak apa, beza sikit tak apa. Sebab masih lagi tak sampai 980 ni. Kalau you tambah sikit kat sini pun berubah sikit je. Maknanya boleh dipertimbangkan. Kalau tambah tu kita kena bagi tahu setiap order tak? Tak. Kalau memang you all ada intention untuk tambah sekarang ni, boleh maklum sekarang. Tapi kalau rasa nanti baru terniat untuk tambah, maknanya asalnya tak nak tambah pun, tapi bila nak buat tu rasa macam nak tambah. Tak apalah, just maklum sahaja dalam lab report. Okay, madam. Okay. Jangan risau ya, resepi COD akan sediakan. Tengok ni, saya sediakan dah. Jadi COD kena sediakan breakfast. Tak bergerak pula. Chicken kurma dah disediakan sebagai panduan untuk setiap kumpulan. Dan wajib untuk ingredients dan method
bagi setiap resepi atau menu wajib ada sumber ni, sumber rujukan dari mana, dan wajib ada gambar. Okay, wajib ada gambar. Pernahlah pelajar saya, dia ambil resepi tempat lain, gambar tempat lain. Resepi dia sayur kacang panjang, tapi saya tengok kenapa gambar dia kacang buncis. So nampak macam kan, dah ada yang tak kena lah dekat situ. Jadi pilihlah gambar yang represent ingredients dan method you all. Okay, walaupun you all ambil daripada sumber yang berbeza, tapi kalau kacang panjang, gambar kacang panjang lah. Okay, jangan jadi kacang peas pula. So kat situlah kena bijak lah. Okay, yang ni fried garlic cabbage and carrot. Mungkin ada yang tak pernah masak setengah menu tu. Jadi boleh jadikan ini sebagai panduan. Madam, Ya? boleh tak nanti saya dengar yang record punya sebab sekarang saya kena hantar ayah saya nak pergi ke laut. Pukul berapa? Apa sekarang? Okay, tak apalah sebab kalau saya minta you hold pun tak boleh hold kan? Tak boleh. Kenapa tak ada orang lain ke untuk hantar? Ada adik saya kerja, abang saya pun sama. Okay, siapa ni? Ayuni. Pastikan kalau you tak faham, dapatkan info daripada rakan-rakan yang lain lah sebab saya takkan ulang ni. Saya dengar yang record punya. Yang record pun boleh. Tapi kalau ada yang masih lagi tak faham, boleh tanya rakan-rakan dulu. Tapi kalau masih lagi tak faham, boleh PM saya lah. Okay, baik madam. Cuma kalau boleh, elakkanlah kerap keluar waktu kelas Saya dah bagi tahu tapi ayah saya suruh hantar juga. Okay, alright. Okay, sorry madam. Okay. Okay, yang ini adalah fried vegetable spring rolls. Siapa yang buat tea? Sekejap kita tengok siapa yang buat tea. Tuan Nur Asmat? Ada tak? Ada madam. Okay, Ili Izian? Ili Izian? Mana Ili Izian? Ya, saya. Okay. Ini ingredients and methods ya untuk buat spring roll Okay, madam. Dan ini untuk vermicelli with meatball. So untuk Ayuni dan siapa tadi? Ayuni dan Nur Akila. Nur Akila? Ya madam. Okay. Alright. Jadi kita dah selesai. Ada apa soalan? Ya. Kan yang ni kan kita orang kena buat, lepas tu kita orang kena buat slide juga ke hantar kat madam? Itulah lab reportnya. Tapi kita orang tak kena present kan? Yang lab report tak perlu present. Okay. Dia kena hantar, lab report tu kita orang kena hantar hujung minggu Lab report tu macam saya katalah. Kan saya ada bagi deadline hari tu. Okay. Thank Dia you, macam madam. ni. Saya sarankan habis je kelas saya siapkan terus lab report tu. Sebab walaupun saya bagi sehingga sebelum midterm break untuk hantar, saya tak ingat lah saya bagi berapa hari bulan ni untuk hantar? Sebelum ke selepas midterm break Okay, nanti tengok semula kejap. Saya rasa minggu ke-9 kan? Bukan. Bukan. Ni, selepas midterm break. Maknanya minggu ke-7. Okay. Walaupun saya minggu ke-7 kan? Madam minggu ke-7. Okay. 20 bulan 5.
Okay. Walaupun saya bagi tarikh tu lama lagi rasanya kan selepas midterm break. Tapi kalau you kumpulkan, boleh tak you bayangkan kelang kabutnya. Sebab setiap minggu you kena masak, setiap minggu you kena buat slide. Dan kalau you kumpulkan last minute, memang akan ada masalah lah nanti. Jadi saya cadangkan walaupun saya bagi satu deadline untuk kumpulkan sekali, tapi buatlah by week. Okay, maksudnya kalau hari ni kena buat lunch, chicken kurma, nasi dan seterusnya tu, ambil masa seminggu ni untuk completekan you punya lab report tu. So minggu depan dah tak payah fikir, just fikir untuk menu yang seterusnya pula. Boleh? Boleh, madam. Okay. Ada soalan tak? Okay, so kalau tak ada soalan, inilah dia apa yang COD perlu lakukan bantu kawan yang lain untuk membuat lab report dan you all pun akan dibantu nantilah. Cuma untuk ingredients ni kan saya bagi 4 serving, ada yang 24 rows. Bukanlah sebenarnya you all kena buat sebanyak ini Okay. Kalau katakanlah you tak nak buat banyak, boleh je buat 1 serving. Bila 1 serving, you kena bahagikanlah semua ni dengan 4. Sebab yang saya bagi ni untuk 4 serving. You nak buat 1 serving, so semua ingredients ni bahagilah dengan 4. Jadi bukanlah maksudnya you kena buat dalam kuantiti yang banyak. Kan buat kenduri pula kan? Cuma ingredients dan method yang saya sediakan ni, dia kata ingredient ni untuk 4 serving. Jadi saya ambillah 4 serving, letak dekat sini. Tapi untuk you all punya lab report, tak perlulah buat banyak-banyak. Contohnya macam selain yang ni, 4 serving. Kata kalau nak buat sedikit je, ambillah buat 1 serving. So semua ni bahagilah dengan 4. Kalau macam ni, spring roll ni, ingredient ni untuk 24 rows. Kata kalau tak nak buat 24 rows, nak buat 6 je. Kan? So bahagilah dengan 4. Semua bahan-bahan ni bahagilah dengan 4. Faham ya? Tak semestinya kena buat sebanyak seperti yang disarankan. Ini hanyalah panduan sahaja. Okay, ada soalan kelas? Terdiam ni semua ni, okey ke? Okay, ni macam egg sandwich ni 8 sajian kan? Macam banyak je. So katakanlah nak buat 2 keping je. Okay, so bahagilah dengan 4 semua ni. So dapatlah 2 keping saja. Maknanya 2 keping roti. Lepas tu hiaslah cantik-cantik. Potonglah cantik-cantik sesuai untuk kanak-kanak 1 hingga 4 tahun. Then waktu you prepare tu, angkat gambar. Lepas tu makanan yang telah you plating tu, angkat gambar. Okay. Nanti saya akan kongsikan apa yang perlu ada dalam lab report tu. Kan mesti you nak tahu kan, takkan sekadar gambar yang dah siap je, mesti ada benda lain kan, you kena letak. Nanti saya akan kongsikan. Saya akan kongsikan selain daripada apa yang telah saya terangkan pagi ni, saya akan kongsikan guideline untuk proposal, guideline untuk final video, okay, guideline untuk lab report dan juga rubrik untuk tiga-tiga ni lah. Rubrik untuk proposal, rubrik untuk final video, rubrik untuk lab report. Okay.
Okay, madam. Alright. So Slide yang medium buat ni, medium share tak? of course COD kena share. COD wajib share. Okay, so maknanya untuk COD dia kena buat cantik-cantik. Saya akan bagi markah. Okay, selepas tu dia kena share dalam group ataupun okay, macam ni. Okay, we make it clear. Okay, COD perlu share pada saya slide presentation yang telah siap paling lewat sehari sebelum kelas. Maknanya paling lewat hari Sabtu. Okay, dan tapi kalau seelok-eloknya lebih awal lah dan saya akan masukkan dalam Google Classroom. So kawan-kawan yang lain boleh refer. Sebab kalau masukkan dalam group nanti macam banyak sangat slide kan. So you all prefer yang mana? Apa-apa pun memang saya akan masukkan dalam Google Classroom. Tapi you all rasa you all nak post dalam group dulu ke ataupun you all nak check dekat Google Classroom terus? Saya bagi you all pilihan lah. Kalau post dalam grup boleh tak, madam? Takut terlepas pandang. Apa pula terlepas pandang, buka je lah GC tu. Okay, boleh je, tak ada masalah. Tapi apa-apa pun slide presentation yang COD kongsikan macam ni okay. Semua pelajar kita akan buat seperti ni. Okay. Paling lewat hari Sabtu, okay, sebab kelas you all hari Ahad kan. Okay, paling lewat hari Sabtu sebelum 12:30 malam. Tapi kalau boleh awal sikit lah ya. Okay, kongsikan slide presentation dalam group. Okay, dan itu adalah final. Dah tak ada perubahan Jadi esoknya COD akan gunakan slide yang sama untuk presentation. Dan saya akan masukkan slide tersebut dalam GC. Okay, tapi COD share dulu dalam group. Setuju Setuju, madam. Okay, alright. So yang ni saya akan share dalam group lah. Dan saya akan share juga di Google Classroom. Okay, supaya you all boleh take note gallery, menu semua. Alright, so ada soalan? Okay, so kalau tak ada, I think that's it for today. Okay, please make sure that all of you tick your attendance in the near future. Ada seorang saya rasa yang belum apa tu daftar. Sekejap kalau ikutkan saya punya list ni, ada 7 orang je Ainul Sakinah, Ayuni Nazihah, Nur Indi Izian, Nur Akila, Rosyaidah, Tuan Nur Asmat, Umi Ashikin. Siti Nur Aisyah tak ada ya? Siti Nur Aisyah? Tak ada group lain ni dia.